Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Rohana Mida Paiman akan membentangkan AMSU 5403, isu-isu semasa akidah dan pemikiran Islam. Yang pertama, pengenalan ateis. Ateisme bukan satu agama, tapi satu bentuk kepercayaan yang menafikan Tuhan. Kepercayaan ateisme bertentangan dengan teisme, iaitu percaya kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Mereka ni pada abad ke-19 membentuk satu fahaman dan aliran pemikiran. Tokoh-tokoh ateis yang terkenal ialah Friedrich dan juga Karl Marx. Menurut Oxford Dictionary, ada merujuk ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Secara bahasanya, atheism berasal daripada perkataan Greek. Lawan bagi ateisme ialah theisma, iaitu fahaman yang mempercayai wujudnya Tuhan. Okey, seterusnya, boleh juga ateis tu adalah orang yang mempunyai hujah berhubung pendiriannya. Mereka tak terpengaruh dengan hujah teisma dan lebih hampir kepada fahaman agnotisme, dan seorang ateis boleh berubah pendiriannya jika menerima hujah yang baik daripada seorang teis. Dia ni boleh berubahlah kalau dapat hujah-hujah daripada orang-orang yang hujah-hujah yang baik daripada orang-orang yang cendekiawan, selalunya dia boleh terima. Okay, yang kedua, hanya tidak mempercayai Tuhan tanpa sebarang hujah rasional. Dia mungkin dengar daripada pihak sana, pihak sini, lepas tu dia percaya, terpengaruh dengan fahaman orang lain yang dia rasakan benar. Orang yang sebegini juga boleh berubah jika menerima hujah yang betul. Di sini juga ada analisis perbezaan agama, kepercayaan dan pemikiran mereka. Analisis perbezaan agama, kalau menurut Karl Marx, bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang mencipta Tuhan. Kemuncaknya, Friedrich ni dia mengisytiharkan bahawa Tuhan telah mati dan manusia perlu menggantikan kedudukan Tuhan tersebut. Okey, kalau daripada pendapat pertama daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah menyebut, maksudnya pencarian tentang wujudnya Allah adalah dalil dan kewujudan Allah. Kita tidak akan mencari sesuatu yang tidak wujud, melainkan ianya sesuatu yang pasti wujud. Inilah logik akal yang diterima pakai oleh sesiapa saja dalam kalangan manusia. Okey, dalam pendapat kedua pula daripada sarjana Islam, ateisme bukan saja menolak kewujudan Tuhan serta agama, malah juga mengingkari serta mendustakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, atau disebut sebagai kufur, murtad atau tidak beragama. Ini kerana kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan suatu kewajipan. Okay, analisis kepercayaan. Ateisme ialah sebuah pandangan filosofi yang percaya, ni isunya, filosofi yang percaya tidak adanya keberadaan Tuhan dan dewi-dewi, ataupun penolakan terhadap teisma yang disertai dengan hujah. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah kepercayaan bahawa tidak adanya keberadaan dewa atau Tuhan. Okey, pendapat yang pertama, menurut Encyclopedia of Religion, ateisme ia adalah sebuah doktrin bahawa Tuhan tidak wujud, dan kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan merupakan kepercayaan yang palsu. Menurut The New Encyclopedia Britannica pula, ateisme merupakan sebuah kritikan dan penafian terhadap kepercayaan metafizik terhadap Tuhan atau makhluk kerohanian. Okay, yang pendapat kedua, Al-Khawarizmi dalam kitabnya Mafatih Al-Ulum mendefinisikan Dahriyun. Dahriyun ni mereka lah, sebagai golongan yang percaya kepada keabadian masa. Okay, seterusnya, analisis pemikiran. Isunya ialah orang ateis berfikir kepercayaan yang mereka anut adalah hasil dari pemikiran yang rasional. Okay, yang pendapat pertama, Karen Armstrong, pemikiran ateis pada akhir abad ini menyatakan bahawa sekiranya dikatakan Tuhan belum lagi mati, maka adalah menjadi Tuhan manusia yang rasional untuk membunuh Tuhan. Itu daripada Karen Armstrong. Kemudian daripada Imam Ibn Katsir berpendapat, mereka yang mempunyai pemikiran yang sama dengan golongan, mereka ni lah orang ateis ni, ada pemikiran yang sama dengan golongan musyrikin Arab yang mengingkari hari kiamat. Percaya 36,000 tahun semua benda akan menjadi seperti asal. Mereka mendakwa hal ini sudah berulang kali ataupun dah banyak kali berlaku. Itu analisis. Okay, seterusnya kita tengok ada seorang yang dipercayai sebagai ateis. Saya pilih Franz Wiguna.
Saya baru je add dia dalam FB sebab nak tahu kan, nak kaji tentang dia kan. Dia ni Franz Wiguna ni seorang penulis artikel, copywriting, iklan dan marketing iklan. Dia lelaki yang berasal daripada Bandar Lampung, Indonesia. Dia juga gaming. Saya tengok dia juga gamer lah. Dia ada main dia ada fans dia. Kemudian apa yang dia cakap dalam YouTube dia kata bahagia dengan pencarian agamanya, bebas daripada hukum agama. Tapi dia kata dia tak suka lakukan jenayah. Beranggapan orang yang beragama selalu merasa betul dengan jalannya, mudah tersinggung, marah dan melakukan kekerasan atas alasan agama, ataupun dia orang panggil teroris. Agama tidak menyebarkan kedamaian bagi dia. Dan dia juga merasa mampu hidup tanpa Tuhan yang dianggap sebagai imajinasi masa lalu. Dia rasa Tuhan ni cuma satu fikiran, imajinasi masa lalu yang digunakan sebagai mitos untuk mengawal orang yang mempunyai pemikiran yang rendah. Okey, seterusnya hujah balas saya, apa yang mereka dakwa mampu hidup tanpa Tuhan serta manusia sengaja mencipta Tuhan untuk tujuan kawalan sosial ke atas kehidupan manusia. Okey, yang pertama mukjizat. Kita cerita tentang mukjizat. Sejarah pernah menunjukkan, pernah bercerita bahawa sejarah Nabi Musa, masyarakat masa tu terkenal dengan pelbagai jenis sihir. Mereka ni memang expert lah. Tapi mukjizat Nabi Musa ni dia dapat mengatasi semua sihir tu dengan izin Allah. Begitu juga pada zaman Nabi Isa. Masyarakat sangat hebat dengan ilmu perubatan. Dia boleh menghidupkan orang yang mati menjadi hidup. Tapi mukjizat Nabi Isa ketika tu dapat mengatasi semua. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad, masyarakat setempat begitu mengagungkan ilmu syair dan sastra, maka turun Al-Quran mengatasi pakar sastra Arab ketika itu, seperti yang berlaku ke atas Walid Al-Mughirah. Yang keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Agama Islam tidak mencipta Tuhan sebagai kawalan, tetapi ia benar-benar daripada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Hal ini terbukti apabila undang-undang yang digubal oleh manusia, undang-undang sekarang yang manusia buat ni, yang gubal ni, belum mampu mengatasi isu jenayah yang berbangkit. Sebagai contoh, negara Islam terdahulu yang benar-benar melaksanakan hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah ni, yang melaksanakan betul-betul Al-Quran dan Sunnah, dapat membendung pertumbuhan kadar jenayah ketika itu. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana kenyataan atau pemikiran ateis tersebut mampu mempengaruhi masyarakat Islam. Kalau kita tengok mereka memang boleh mempengaruhi masyarakat Islam. Betul jika tidak dibendung, pemikiran ateis ni bakal mempengaruhi masyarakat Islam. Antaranya pertama, sifat individualistik masyarakat. Kita tahu masyarakat terdahulu yang kebanyakannya hidup beragama, dia orang ni duduk saling bergotong royong, ataupun orang kampung kata rewang. Rewang, ada banyak aktiviti di surau, di masjid. Tapi bila dengan berleluasannya fahaman ni, lebih ramai yang memilih untuk hidup sendiri. Sebab dia boleh hidup sesuka hati dia, tak diganggu oleh peraturan-peraturan formal, dah tak payah nak rewang-rewang, tak payah dengar cerita hal-hal masyarakat lain. Jadi dia hidup sendiri. Seterusnya, yang kedua, dia merasakan bahawa ada Tuhan yang maha berkuasa yang sedang melihat segala perbuatannya. Dia terlupa, dia rasa tiada Tuhan. Tuhan tak tengok dia boleh buat apa saja yang dia suka. Itu bahayalah. Bahaya untuk kita sendiri pun, yang ada Tuhan, yang kita tahu kita ni bertuhan, tapi kalau kita lalai, kita buat dosa, apa lagi kalau yang dia rasa tak ada pun Tuhan nak tengok aku nak buat apa suka aku lah kan. Okay, paling bahaya, yang paling besar ialah gejala murtad. Bila pahaman ini tersebar, maka akan tersebar luaslah gejala murtad. Okey, seterusnya kita tengok dialog boleh dijadikan wahana untuk membetulkan pemikiran golongan ateis. Ya, betul pendekatan antara pendekatan yang kita tengok contoh ni Mufti Ismail Meng dengan ateis. Dia kalau dalam YouTube ni ada lah. Saya dapat juga tengok Ismail Meng ni dia berdialog dengan orang-orang ateis.
pendekatan secara ilmiah dan bijaksana perlu bagi menangani masalah yang sangat serius ini, terutama jalan dialog, perbincangan, bicara dari hati ke hati, memerlukan kerjasama antara intelektual, ulama, umara, sesuai dengan kuasa dan kapasiti masing-masing lah. Mengambil contoh kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, mereka ni berdebat dengan golongan etis pada zaman mereka. Tapi mereka ni, golongan etis ni tak disuruh, tak dihalau pun daripada negara mereka. Sebaliknya mereka ni diajak berhujah, berdebat dengan cara yang baik sehinggalah mereka ni berubah kembali semula kepada ajaran Islam yang sebenar. Okey, kemudian seterusnya temu bual dari 3 informan yang saya dapat. Kat sini sebenarnya saya buat ada 5, tapi yang memberi respon 3 orang, jadi rezeki saya 3 orang lah. Yang pertama ni seorang lelaki, kedua lelaki dan 3 perempuan. Umur yang pertama tu 22, 49 dan yang ketiga 20 tahun. Jadilah kelulusan yang seorang ijazah sarjana muda keuangan Islam UDKL, yang kedua degree Universiti Al-Azhar, dah jadi cikgu dah sekarang, dan yang ketiga adalah Form 6 SMK Datuk On. Okay, soalan yang pertama saya tanya apa pandangan mereka mengenai fahaman dan agama etis ni. Informan pertama kata tidak mempunyai pegangan dan kepercayaan kepada Tuhan dalam mana-mana agama sekalipun. Okay, informan yang kedua kata tidak percaya kepada orang lain yang ada agama kerana menganggap agama dijadikan sebagai serangan, sebagai macam saya cakap tadi, sebagai teroris, pemuas nafsu, kegilaan dunia oleh individu tertentu yang ada kepentingan dengan agama. Dia rasa orang beragama ni lebih jahat lah. Informan yang ketiga, mereka tidak menganut apa-apa agama. Jadi dia punya kesimpulan dia samalah, lebih kurang sama. Mereka ni tidak menganut mana-mana agama. Okey, soalan yang kedua, atheist beranggapan boleh hidup tanpa Tuhan. Apa pendapat mereka? Yang pertama kata melawan fitrah manusia. Yang kedua kata merosakkan segala fungsi kemanusiaan yang ada pada mereka dari akal, fitrah, naluri ketuhanan. Maka peranan hati yang fitrahnya bersih telah dinodai. Lawan fitrah jugalah. Okay, yang ketiga, fitrah manusia mahu hidup bertuhan selain daripada inginkan kebaikan, kedamaian dan tidak suka kepada kecelaruan. Dengan adanya Tuhan, hidup akan lebih tersusun mengikut garis panduan Al-Quran dan Sunnah. Sama jugalah, maknanya lawan fitrah juga. Okay, soalan yang ketiga, pernah tak melihat golongan ini di media masa? Ketiga-tiganya jawab pernah. Mereka selalu tengok daripada YouTube, kadang-kadang lalu di FB, di IG, ada juga di Twitter. Tapi kalau nak terus tepat pergi ke YouTube, masuk memang jumpalah kan. Okay, soalan keempat, setuju tak antara cara berdakwah dengan golongan ini dengan berdialog? Ketiga-tiganya setuju. Okay, hasil dapatan bagi saya lah, kita hasil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, maknanya jadi Tuhan lah. Adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Tentu tidak kan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka mengakuinya. Ini daripada surah As-Sur ayat 35 dan 36. Di sini jadi saya menegaskan bahawa hidup bertuhan adalah satu hal yang bersifat fitrah dan tak dapat disangkal oleh akal fikiran kita. Kesimpulannya, ateisme lahir daripada gejala negatif yang menyimpang dan menyeleweng dari ajaran Islam. Masyarakat yang mudah terpengaruh dengan faham ini ialah orang yang lemah pegang agama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka kurang mendapat didikan agama, terlalu mementingkan diri, material dan nafsu. Ada juga bangga dengan darjat keturunan sehingga sanggup mengasihkan agama dan kehidupan serta mereka berfikiran sempit. Tapi kalau waktu sekarang ni kita tengok masyarakat kita memang banyak terpengaruh, anak-anak kita banyak terpengaruh. Kalau dia tengok YouTube, dia dengar, saya sendiri dengar, saya cuba rasionalkan dia punya hujah tu macam betul, tapi kita kena berpegang, kita kena berpegang kepada ajaran Islam, pada Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah tak akan terpesong. Seterusnya berhujah dengan mereka. Kita perlu ada ilmu dan asas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan petunjuk para sahabat Nabi SAW. Gunakan kebijaksanaan untuk merancang cara bercakap dengannya, ada statusnya, tempat, masa dan semualah. Maknanya kena bijak.
Kemudian hendaklah dakwah itu disampaikan dengan sabar dan berperingkat, slow ya. Peranan ibu bapa, ini penting ya. Peranan ibu bapa, institusi pendidikan, pihak berkuasa dan anggota masyarakat amat diperlukan bagi membendung perkara ini. Seterusnya kita tengok sini ada contoh aktiviti dakwah kepada golongan atheist. Okey, apa yang berlaku di Malaysia ni? Pelukis Malaysia berjaya menarik minat orang atheist kepada Islam. Along ataupun Along Mazlan ni dia memang seorang pelukis. Lukisan dia tu berjaya menarik orang atheist untuk memeluk Islam ya. Alhamdulillah lah, rezeki maknanya dapat tarik seorang atheist itu antara aktiviti lah yang boleh dibuat melalui seni. Seterusnya perdebatan Dr. Zakir Naik dengan mahasiswa berfahaman atheist. Ada banyak yang ini Dr. Zakir Naik, ada banyak lah Dr. Zakir Naik, ada juga Mufti Ismail Meng, dia pun ada banyak, kita tengok di YouTube itu antara aktiviti dakwah lah yang kita boleh lakukan kepada golongan-golongan atheist ini. Rasanya setakat ini saja presentasi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.